Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pagi ini 11 Rabiul Akhir 45, 26 Oktober 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca ayat 114 dan 115. Tajuk: kezaliman besar halang orang dari masuki masjid. Ini kezaliman besar halang orang dari masuk masjid. Nak berzikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, atau nak menyampaikan tafsir kitab Allah, atau perkara-perkara baik yang berkait dengan Islam dan Sunnah. Bahkan di antara kezaliman besar, nak meruntuhkan masjid ataupun mengosongkan masjid daripada aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Ini juga suatu kezaliman. Dan ayat yang ke-115, ayat yang beri kelonggaran khas kepada umat ini. Sah salat di mana saja tempat yang baik, yang bersih, tak kira di surau, di musalla, di di masjid ataupun di rumah. Berbeza dengan umat dulu, nak salat dia kena pergi ke biya'ah, pergi ke gereja, pergi ke rumah-rumah ibadat dia. Jadi para pelajar sekalian, kita teruskan dengan bacaan ayat bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 35. Muka surat 35. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriq wal maghrib, فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Balik mula kepada terjemahan ayat. Allah SWT cerita kepada kita, wa man azlamu mimman man'a masajidallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah, ain yuzkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha, menyekat masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Jadi Allah Ta'ala guna ayat ini dengan pertanyaan. Waman, siapa? Siapa lebih zalim? Maknanya tak ada lagi orang zalim lebih daripada orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Kata di ahli tafsir, waman azlamu ay la ahada
la ahada minal mani'in syai'an, tidak ada orang yang menyekat sesuatu lebih daripada kejahatan orang yang menyekat manusia daripada jalan Allah, daripada jalan Allah. Tak benar orang masuk Islam, tak benar orang dengar tazkirah, tak benar orang sebut nama Allah. Dan asyad wa ta'addiyan ala hududillah, orang yang melampaui batasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah orang yang menyekat manusia beribadat dalam rumah Allah. Bukan sekat-sekat, wajtahada wa bazala wus'ahu, mereka telah berusaha mengerahkan tenaga fi ifsadiha, untuk merusakkan masjid, sama ada hissiyan seperti yang dibuat oleh Yahudi, bom masjid, ataupun siapa saja orang kafir atas dunia ni, au wa ma'nawiyan, ataupun secara maknawi, dia bangunan besar tapi nak bercakap dalam tu tak boleh, nak solat tak boleh. Allahu Akbar. Jadi ayat ini kita tafsir secara ilmiah. Kita jangan tunjuk jari pada orang, jangan tunjuk pada mana-mana negara. Kalau nak tunjuk pada orang, benak kita. Ana pergi satu negara yang hebat lah, hebat. Masjid dia buat ni berapa juta punya kos besar. Ruang solat tengah ni tak ada tiang. Satu ruang solat tu kapek, selai ya kapek. Kita sini banyak lai kapek sama-sama tak? Dia ada syarikat kapek, mari pasang situ, mari buat situ. Tapi apa nak tahu, bila saya masuk ni, kita kata aku nak solat tahiyatul masjid 2 rakaat. La, tak boleh solat. Mu nak solat, mu keluar daripada dewan ni, pergi belakang tu ada tempat solat ruang. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Buat masjid besar-besar, ratus juta ataupun bilion dia punya harga, nak solat tahiyatul masjid tak boleh. Sini untuk orang masuk ambil gambar, untuk pembesar-pembesar dia, ataupun hari Jumaat je dia buka sebab nak suruh orang tengok. Comel kapek, hebat masjid. Allahul musta'an. Tak boleh. Walhanya kosong ya, pelancong-pelancong ada duk ambil gambar depan tu. Tempat dia ada tali besi tu pun. Kata aku nak pergi depan boleh? La, no. Mu nak pergi depan ni, mu kena pergi daftar dengan Travel AJ mana-mana, masuk berdaftar baru boleh pergi depan. Tak apalah, tak boleh pergi depan apa, aku nampak dah. Aku nak solat sini. La, solat luar. Kita tak kata dia halang orang, itu peraturan dia. Tapi pelik lah. Patutnya kita kata, oh, ada orang nak solat mujur lah, hak lain tak solat dah. Moga Cina-Cina apa ni, kafe-kafe masuk juga. Lalu ni tak boleh kata kafe lah, kita kata non-Muslim masuk. Itu dia panggil suasana yang berlaku. Cerita benar. Allahul musta'an. Tapi kita balik kepada tafsir, kerana tu anda letak awal-awal lagi, dia punya peraturan. Kita tak tuding jari pada mana-mana, tak tunduh pada orang, kita masuk pada tafsir. Kalau tidak, berat juga. Banyak masjid-masjid kita, peraturan-peraturan masjid sekarang ni agak berat, agak sukar untuk kita terima apabila peraturan-peraturan menyalahi maqasid peranan masjid itu sendiri. Peranan masjid untuk menyampaikan ilmu, selain daripada kita solat beribadat, menyampaikan ilmu. Tapi kalau ilmu dikongkong, tak boleh. Nak khutbah mesti baca teks ni je, lebih pada ni kena. Sedangkan orang mati bergelimpangan contohnya, sedangkan ada isu besar dalam kampung ni, tak boleh sentuh. Kita kata ini maqasid apa ini? Ini masalah yang berlaku dalam dunia hari ini. Ini bukan negara kita je, kita cakap negara luar. Kita nak pergi solat pun tak boleh di situ. Masjid kita ni boleh solat, cuma orang tak pergi solat tu cerita lain. Ini bahaya. Baiklah,
kita balik pada ulama tafsir salaf. Siapakah ayat ini? Waman azlamu, yang dikatakan zalim ini, Allah tuju pada siapa ayat ini? Allah tuju pada siapa ayat ini? Ikhtalafal mufassirun fi man 'ana Allah Ta'ala bihadhihi al-ayatil karimah. Ulama tafsir berbeza pandangan siapakah yang Allah tuju ayat ini. Ayat ini dituju pada siapa? Yang pertama, al-qaulul awal annal ma'niyin biha, yang dimaksud pada ayat ini ditujukan pada musyriku Quraisy, puak-puak musyrik kafir Quraisy, alladzina saddur rasul, orang yang menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, anid dukhuli lil masjidil haram, nak masuk beribadat solat dalam masjid haram, tak boleh. Bahkan bukan sahaja mereka ancam, mereka buat sungguh. Pernah Nabi duduk dekat Kaabah dicekik kok. Pernah Nabi sedang sujud dekat Kaabah dicampak dengan salah jazur, perut lembu, perut unta. Apa mereka tak buat? Ini pandangan yang pertama, mengatakan kafir Quraisy zaman turun ayat. Pandangan yang kedua, al-ma'niyun, orang yang dimaksudkan dalam ayat ini an-nasara, iaitulah puak-puak Kristian, annahum sa'u fi kharabi Baitul Maqdis, mereka telah berusaha untuk meruntuhkan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Wa a'anu Bukhtanasar, mereka telah bersekongkol dengan Bukhtanasar, raja dia, ala zalik, raja Bukhtanasar, Puak Nasara sekongkol dengan dia, sekat orang. Wa mana'u mu'minu Bani Israel, mereka halang orang-orang beriman Bani Israel daripada bersolat di Masjid Aqsa setelah Bukhtanasar keluar daripada tinggalkan Masjid Aqsa. Tak boleh, Nasara pula jaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, itulah yang ketiga ni penting. Wa qila al-ayah ala umumiha syamilatan li jami'i man ittasafa bizalik. Ayat ini umum, tak kiralah dia kafir Quraisy ke, dia Nasara ke, dia Yahudi ke, dia kafir zaman kita ini ke, yang menyekat orang daripada masuki masjid untuk solat, untuk beribadat, untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka itu semua termasuk dalam orang yang zalim yang menyekat rumah Allah daripada dimasuki. Jadi ayat ini bila sebut sini, para jemaah sekalian, kita kena faham betul-betul lah, supaya jangan salah faham. Sekarang ni masjid kunci, masjid dikunci zaman kita ini. Lepas solat zuhur, selepas solat isya, kunci. Kita kata nak kunci tu bukan nak sekat, nak menyelamatkan barang-barang masjid. Sebab masjid kita mahal barang-barang, tabur masjid banyak, alat-alat dalam masjid pun mahal-mahal. Ya, ada orang curi, ambil mic, ambil mikrofon, ambil. Apalagi kalau alat komputer dalam masjid boleh ambil. Maka dikunci, tapi ingat, dikunci tapi ada ruang untuk solat. Itu penting. Kuncilah masjid besar ni, kita kata. Sebab yang datang pun bukannya banyak orang, yang mari 2-3 orang. Dia nak solat, orang singgah dalam perjalanan, orang kampung tak mari dah. Jadi kita kata itu peraturan nak jaga keselamatan, tidak termasuk dalam ayat ni. Jangan salah faham. Yang masuk dalam ayat ininya iaitulah apabila kita dihalang daripada menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang benar semata-mata kerana peraturan-peraturan, tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat. Kita mengatakan ini juga suatu perkara yang penting dalam memahami nas dan memahami keadaan semasa. Kena ingat. Tapi jangan menyusahkanlah. Masjid ni rumah Allah, masjid ni rumah Allah.
Sebab tu nama dia Masjid Rumah Allah. Masjid ni tak boleh ambil tol, tak boleh ambil bayaran. Setengah orang ni ambil tol kalau pergi masjid. Kalau kita tempat lain nak pergi ke tandah kena bayar 50 sen. Tapi tanah masjid free lagi setakat ni. Kau ada bayar? Tak jumpa lagi tak? Tanah masjid kena bayar dah. Nak solat di masjid kena bayar. Oleh kerana kapek ni baru, tuan masuk tergelai kaki kapek, bayar 50 sen. Ataupun RM1, tak ada lagi. Yang adanya tabung derma, itu lain. Itu hak kita. Kita nak letak, kita letak. Kita tak nak letak, sudah. Tapi kita kena ingatlah, peraturan-peraturan masjid ni perlu diperhalusi, diteliti dan mesra untuk orang beribadat, untuk orang berdakwah, untuk orang jaga kepentingan Islam dan masyarakat. Jangan menyusahkan lebih daripada had. Jangan menyusah lebih daripada had. Negara komunis memang susah. Negara sekular ada yang susah, ada tak susah. Ada setengah dia tak peduli dalam masjid. Awak nak buat apa dalam masjid, buatlah. Tapi jangan buat lebih daripada had. Mari zaman kita hari ini pula negara umat Islam, tapi masjid disalahguna. Kalau kita mari nak masuk masjid, nak mengajar, nak ajar qala Allah qala Rasul, nak baca kitab-kitab yang muktabar, mungkin dihalang, disekat. Tapi kalau orang bawa peraturan yang tak ada dalam kitab, mari bergendang dalam masjid, diberi tempat, kita kata awak berhati-hati, bertanggungjawablah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab halang ini buka yang ni. Seronok atas dunia ni. Bila kita ada dunia, kita seronok. Kita boleh buat macam-macam peraturan. Tapi kalau kita salah guna kuasa, menyekat tidak patutnya benda yang tidak disekat, memberi ruang kepada benda yang tak sepatutnya dibawa masuk, tanggungjawablah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni pelik ni masjid-masjid ni, setengah-setengah masjid ni, bila dia buat program haul, ingat ke tak mati, bebas lalu jadi bebas lalu. Pengendai pun boleh, melompat pun boleh. Kalau kita nak bagi bawa qala Allah qala Rasul, banyak sangat kerenah dan peraturan yang diketatkan. Tunggulah, atas dunia ni boleh je buat apa saja, kita tunggu je di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita balik pada tafsir. Ulama tafsir kata 3 kategori orang yang menyekat orang. Yang pertama, kafir masa zaman Nabi. Yang kedua, puak-puak Nasara zaman Bukhtanasar di Baitul Maqdis. Yang ketiga kata umum, siapa saja yang menyekat maka dia masuk dalam ayat ini. Kita bila sampai yang ketiga, saya tak buka perbincangan kepada para pelajar untuk buat tuduhan kepada mana-mana pihak. Tak buka. Kalau tuan tuduh juga, kalau disaman dapat surat, lo ni baju jenis main surat sampai ni, awak tanggungjawablah sendiri, bukan saya yang ajar. Ingat, kita dah pesan, kita nak duduk diam-diam dalam masjid, kita tak nak duduk dalam penjara. Wal'iyazubillah. Baiklah, orang yang telah melakukan perbuatan sedemikian, bila dia kena, bila dia sekat orang, bila dia buat macam ni, apa jadi puak-puak ni? Apa jadi puak-puak yang kena kedua orang ini cukup berbahaya para jemaah sekalian, cukup berbahaya. Ada jugalah ulama tafsir kata ayat ini yang tabiqu ala musyriki, yang menyekat orang-orang daripada masuk Mekah, puak-puak Salibiyin sekat orang daripada Baitul Maqdis, dan puak-puak Yahudi sekat orang juga nak meruntuhkan Baitul Maqdis dan membakar Masjid Aqsa. Puak-puak zaman kita ini dengan peraturan-peraturan yang melampau, yang lebih daripada yang sepatutnya. Kita kata peraturan betul, peraturan memang kena ada. Kalau tak ada peraturan, orang boleh buat apa yang dia suka, orang boleh kata apa yang dia nak. Kalau tak ada peraturan, semua orang boleh buat ISA, dia panggil ikut suka aku. Tapi peraturan itu biarlah peraturan yang insaf, yang adil, yang jelas untuk kepentingan Islam dan muslimin dan umat Islam. Jangan suka-suka, senang tanda tangan ya, halang orang tu, halang orang ni. Tapi yang dihalang itu kenapa? Apa dosa dia? Selain daripada tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan, kita mengatakan Tuhan bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seronok di dunia,
hina di akhirat. Na'udzubillah. Baik, kita pergi pada ayat kita. Apa hukuman Allah Ta'ala nak letak pada orang yang menyekat jalan Allah? Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Allahu Akbar. Bagi mereka apa ni tadi ayat, ulaika ma kalahum yadkhulu, tertinggal satu lagi, ulaika ma kan lahum an yadkhuluha illa khaifin. Dan orang-orang itu, orang-orang yang demikian perangai dia, tidak sepatutnya masuk dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut pada Allah Ta'ala, bukan cara yang mereka lakukan itu. Jadi ulaika ay ulaika alladhi taqaddamat sifatuhum, orang-orang yang telah awal sifat mereka tadi. Apa dia sifat mereka? Sifat orang-orang jahat tadi. Qad mana Allah Ta'ala ulaika alladhina yas'auna fi kharabaitillahil haram. Allah Ta'ala larang orang-orang yang berusaha untuk nak meruntuhkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Sama ada runtuh di sini dengan mana hissi, runtuh sungguh, diputuh rumah Allah, atau maknawi, atau runtuh dari sudut makna, dari sudut spiritual, rumah Allah tidak lagi menjadi tempat ibadat yang sempurna, yang baik, tidak lagi tempat menyebarkan Islam dengan baik. Min an yadkhuluha illa wa qulubuhum wajilatun, mereka masuk juga dalam masjid dalam keadaan dia takut, hati dia gemetar, takut daripada azab Allah Azza wa Jalla akan menimpa mereka, ataupun takut orang mukmin akan menguasai ke atas mereka. Jadi dua ketakutan yang berlaku, sama ada dia takut kerana akan ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla, atau takut orang mukmin akan menyerang mereka, akan khianat pada mereka. Itu yang dikatakan bahawa orang-orang yang jahat itu, wa ma kana yang bagi li al-mukharribin aw al-mu'attilin, orang yang kena pada masjid ni akan masuk dalam keadaan dia takut pada Allah Azza wa Jalla, dia takut pada keagungan Allah, dia takut akan ditimpa hukumannya, dijatuhkan hukuman oleh orang-orang Islam. Maka bagi mereka kehinaan di dunia dan juga kehinaan di akhirat, itulah yang kita rasa bimbang kita hari ini, takut hina di dunia, hina di akhirat. Allahu Akbar. Maka Allah kata, ni akhir ayat, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka dengan perbuatan yang demikian akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Dua-dua dapat. Orang-orang yang tadi sifat dia, sifat menyekat orang dari jalan Allah, sekat orang daripada rumah Allah, bagi mereka zullun wa arun, hina, aib yang akan menimpa mereka di dunia, min qatlin, sama ada mereka dibunuh, puak-puak ahli kitab tadi yang khianat pada rumah Allah Ta'ala, atau ditawan, atau dia kena bayar jizyah, atau didedahkan rahsia mereka, atau lain. Amma fil akhirati falahum uqubatun azimatun, di akhirat bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Siapa saja yang menyekat agama Allah Ta'ala, yang menyekat jalan Allah, maka mereka akan menerima balasan yang buruk, suasana yang cukup gawat, cukup menakutkan ini. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita pindah pada ayat yang kedua. Ayat yang ke-115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah
Innallaha wasi'un alim. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, utara selatan masuk jugalah. Maknanya timur barat utara selatan ni hak Allah. Mu jangan duduk kira kalau kita duduk alik barat ni tak ada Tuhan, duduk alik utara pun tak ada Tuhan. Jangan. Timur barat utara selatan ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ai inna lillahi tabaraka wa ta'ala mulkal jihah. Allah Ta'ala milik sudut, tempat naik matahari, tempat turun matahari. Walahu mulku jami' ma bainahuma. Bagi Allah Ta'ala lah semua kiri kanan, depan belakang, utara selatan, timur barat, semuanya makhluk Allah yang duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil Allah Ta'ala miliki timur dan barat. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Apa dia makna ayat ni? Tengok ahli tafsir kata. Ahli tafsir kata apa? Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana kamu arahkan muka kamu, arah ke arah kiblat, maka disitulah arah yang menghadap Allah Ta'ala, arah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ai innakum haitsuma kuntum tawajjahtum fi salatikum. Ke arah mana kamu hadap kiblat kamu yang telah disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala kita doa ni, kita Malaysia ni kita arak gitu. Orang lain mungkin gini pula. Mungkin dia dunia ni pusing gitu. Tapi semuanya arah ke mana? Arah ke arah kiblat, arah ke arah Kaabah. Kerana itu dikatakan bahawa tanda arah kiblat itu sebagai penyatuan umat Islam. Seluruh dunia arah dia satu je. Mana? Mekah. Arah dia satu je. Mana? Kaabah. Kalau tidak masing-masing ikut tanah katakan tak? Kalau tidak ikut tanah. Kalau dia dalam rumah ikut bilik. Oleh kerana bilik menghadap kau ni, maya kau ni. Jadi tak boleh. Kita tak boleh ikut bilik, kita tak boleh ikut ikut tanah, kita kena ikut kiblat. Patut setengah masjid timing gitu. Tanah gini, masjid begitu sebab kiblat. Tak boleh suka-suka kata orang. Ai fa innakum tattajihuna ila Allah fil haqiqati. Kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla ke arah mana saja yang kita hadap. Li'anna al-musalli idza tawajjaha ila al-qiblati, orang solat bila kita tengok ke arah kiblat, maka faqad istaqbala wajh Allah, dia telah berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Dia telah berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh kita berhadap dengan Allah Azza wa Jalla ke arah mana saja kita ada. Baiklah, itu satu tafsir. Waqila, ada pandangan lain kata, innakum mahma hawaltum wujuhakum ila nahiyatin ma, ke arah mana saja kamu salat, fahunalika wajhullah, maka di sana kita akan berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kana dhalika li ajli istiqbal qiblati fi shalah aula, sama ada kita menghadap Allah Ta'ala waktu solat ataupun tidak, ketika kita musafir ataupun kita ketika di kampung, atau lain-lain keadaan. Apa dia maksud dia? Di ayat ini jangan duk main koksir. Dengar cerita kita main dengan budak-budak Arab. Budak-budak Arab, dia duk main-main, dia semaya, kita kata, Syekh, al-qiblah hakata. Dia maya masuk surau, tapi dia maya ikut dia. Kita kata la, al-qiblah huna. Dia kata apa? Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia kata mana-mana hadap menghadap kepada Tuhan. Kata betul. Allah Ta'ala ada arahkan Nabi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau nak salat Kaabah pun wajib arah. Tak boleh suka-suka hati kita, tidak boleh. Maka kita, ini
tujuan Kaabah, tujuan kiblat ini tauhid sufufil muslimin, nak satukan saf orang Islam. Tak ada orang paling kat sini. Jadi dia boleh dia jawab, ayu nama tuwalu fasamawjullah. Kita kata betul lah, di mana kamu menghadap, kita menghadap Allah. Tetapi setiap orang kena menghadap ke arah Kaabah yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah perintah. Ada aku ni. Baik. Bagaimana pula kita nak jawab? Bagi orang yang musafir, dia boleh solat atas kenderaan. Kita duduk atas bas, atas kereta api, atas kapal terbang, atas motosikal, atas basikal boleh. Yang pentingnya, kalau solat sunat dalam musafir, boleh kita ada ke mana saja. Ada kata, sebahagian ulama kata, waktu takbir tu kena berhadap kiblat. Contohnya, kita nak takbir, kita pusing Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ikut adab lorong kita, jalan kita, tak payah kiblat. Jadi ayat ini juga fa ainama tuwallu fasamma wajh, tapi khas untuk solat sunat di tanah. Solat sunat dalam musafir tidak diarahkan ke arah kiblat, sebab tak jalan kita kiblat kau ni, kita nak pergi kau ni macam mana agak. Jadi diberi kelonggaran. Cuma mana tak jumpa lagi lah setakat yang kita duduk kempen-kempen ni, tak ada orang beri maklum pada kita bahawa dia beramal dengan apa yang telah kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata radhiyallahu anhum, dia kata kami tengok Nabi di atas kenderaan dia duduk tunduk bangun, tunduk bangun, tunduk bangun. Dia duduk solat. Dia solat atas kenderaan sambil duduk. Sambil duduk tak ngadap kiblat. Itu dipanggil solat sunat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak beri peluang kepada ahli ibadat, nak beri peluang kepada ahli ibadat supaya tidak terputus amalan dia walaupun dia musafir. Dia musafir, dia boleh solat tahajud, dia boleh solat witir, dia boleh solat duha, boleh. Jadi bagi orang musafir dibenarkan solat musafir, iaitulah boleh kita berjalan, boleh kita solat sambil kita berjalan. Alhamdulillah. Solat fardu keras, mesti menghadap kiblat, tak boleh sambil berjalan. Kecuali, ada lagi kecuali, inda syiddatil khauf, kerana ketakutan yang melampau dalam peperangan, boleh. Itu khas untuk salatu syiddatil khauf, salat kerana sangat takut, sangat terdesak sebab berlakunya peperangan. Baiklah, akhir ayat Tuhan kata apa? Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Ay khatamallahu subhanahu hadhil ayah, Allah Ta'ala tutup ayat ini bismaini dalaini alal ihatah, dengan dua nama Allah yang menunjukkan orang panggil lengkap maklumat bagi Allah Ta'ala, lengkap sifat Allah Ta'ala, iaitu yang pertama wasi'un alim, luas rahmat, wal maghfirah wal ilm. Luas Allah Ta'ala itu luas, dia punya rahmat dia, keampunan dia, ilmu Allah Ta'ala itu luas. Wasmul jud wal ata wa ghairi zalika min sifatihil husna, iaitulah wasi'un alimun. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan mengetahui, ilmu dia tahu belakang yang kecil yang besar, tak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau kata Tuhan tak tahu juga, itulah tanda dia orang yang tidak beriman, tanda orang yang tidak betul. Maka di sini kata ulama tafsir, tanda belajar. Ulama fiqh juga kata hadhil ayah tadullu ala jawaz istiqbali jami'il jihad. Boleh kita menghadap ke arah mana saja dalam musafir.
nusikha zalika fi haqqil alim al-qadi fi salatil fardhi. Jadi bagi orang yang tak tahu, dia ijtihad ke arah mana dia sembahyang. Dia nak kita ni mana kiblat. Contohnya mari 5 orang, sebuah kereta turun, berijtihad nak cari kiblat. Hak ni kata gini, ni. Hak yang ketiga kata no, yang keempat kata no, ni. Maka 5 orang ni dia tak ikut siapa-siapa, masing-masing kena solat mengikut ijtihad dia. Sebab itulah dia kata di antara syarat nak solat ni kena pastikan kiblat. Pastikan kiblat. Pastikan kiblat. Tapi bukan suka-suka lah, bukan dengan nafsu lah. Kalau kita rasa ada tanda-tanda evident kok ni kiblat, sesal masa. Lalu ni dengan ada alat jam kita ni, dengan ada alat apa ni, handphone, ada alat My Pro apa benda Muslim, alat-alat yang ada ni membantu kita untuk nak cari arah kiblat. Cuba kita tengoklah 2-3 handphone contohnya, kalau sepakat ke arah ni belakang, tapi kalau hok ni telefon ni kok ni, telefon kok ni, kita tengoklah hok mana telefon hok lebih baik, lebih canggih. Telefon kita cak ayam je tak? Telefon lain tu molek sikit. Jadi kita pakai hok molek-molek lah, hok nampak canggih. Jangan duk kerap lah, saya ikut handphone saja. Lah. Kita kena ikut yang kita rasa lebih yakin dengan kiblat. Baru betul mai ikut telefon saya, mentang telefon saya. Telefon kita cak ayam. Tak pakai kerja mana. Cari GPS telah kubur. Orang nak cari masjid dia atas kubur nak ceramah. Letih main dengan GPS pula dah. Jadi kita ijtihad itu sekarang ni dengan pelbagai cara. Orang dulu dia tengok bintang, dia tengok matahari, dia tengok kau ni pula. Lama kita ni tengok jam, tengok alat-alat ni, tengoklah apa saja alat-alat gadget yang ada ni membantu kita sebenarnya. Walaupun bukanlah 100% yakin, tapi dia akan ghalabatuz zan ke arah ini. Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak paksa kita lebih daripada itu. Kerana itu bagi orang jauh, kita apa ini, syatra, fawalli wajhaka syatra, mana ke arah Kaabah. Mekah mana? Mekah tu. Bagi orang yang duduk di Mekah, dia kena adab ke Masjid Haram. Bagi orang yang betul-betul dalam Kaabah, dalam Masjid Haram, kena ngadap Kaabah. Sebab ada period. Tak kira Kaabah cokoh ni amuh maya kok ni. Dia orang tak puk lama lagu ni. Berlaku. Waktu ramai ke, hari Jumaat ke hari Ramadan, depan-depan kita tu. Setengah daripada Arak ni. Tak malah sebut nama negara. Dah penuh dah sah atas tangga. Tangga nak turun depan Kaabah tu kosong, dia bahas maya atas tangga tai lah kena. Kata nu Kaabah. Dia kata mafish makan. Tak ada tempat pakai bahas itu. Main kata Arak cudi ni payahlah kita ni. Tapi jemaah bingung kata apa ustaz dia bayar tu. Katanya dia lah. Dia tak tidak berkecek, atau so kecek. Memang tak puk lah Kaabah cokoh depan dia gitu bahas lah kena. Itu bukan ni ini bukan jenis kerah kepala, ada kerah gapo tahu nak kata. Kerah pedang tu nak. Tak nak ajar. Dia kira tangga kau tu dia mayat tangga nak ngadak kau tu. Tidak boleh lah gitu. Jadi kita sekarang ni kita kena duduk daripada jauh, dia panggil apa ni syatra ke arah. Orang Mekah tengok Masjid Haram, orang dalam masjid tengok Kaabah. Sebab tu kalau tuan-tuan perhatikan dalam Masjid Haram ke dataran ke, tengok kapek dia, mozaik dia tu dia buat garisan melengkung gitu. Itu semua tu ke arah. Kalau mulai pada garisan ni sah tailah yameh kita ni. Tak jumpa Kaabah. Kaabah depan kita. Tapi bangun dia besar tak nampak juga. Allahu Akbar. Baik. Baik, habislah ayat tafsir. Innallaha wasi'un alim. Allah Ta'ala luas rahmat dia, alim, pengetahuan dia sangat luas. Maka Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha kaya, Allah Ta'ala yang segala-galanya, yang menentukan segala perjalanan kita hidup kita ni. Jadi para jemaah sekalian, janganlah kita kerah kepala, tak dengar kata ikut perangai puak-puak orang dulu yang telah dimarukai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita mencari 5 faedah secara ringkas-ringkas. Yang pertama, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa khasa'a fi kharabiha.
siapakah orang yang lebih berganas, orang yang lebih zalim daripada orang yang menyekat orang daripada masjid, secara sekat secara fizikal atau sekat secara maknawi. Maknawi ini secara secara apa panggil, secara maknawi, bukan sekat body tapi sekat peraturan, sama juga. Lo ni semalam salah satu daripada isu yang dibincangkan dalam muzakarah haji tahun ni, tahun 45 ni, sekali lagi bicara banyak kali dah, bicara mereka awal dulu tak boleh solat di musalla di hotel-hotel, tak boleh. 2018 zaman Dr. Zo jadi pengurusi membenarkan, tapi oleh kerana jemaah kita ni tak faham-faham juga, dia maya belakang ikut mana tempat ada, maka muzakarah kali ini lebih mendetailkan, memperincikan lagi SOP kebenaran itu setakat mana, waktu ramai orang, waktu haji, waktu Ramadan, soft bersambung sampai ke masjid, sampai ke hotel, kita kata boleh. Tapi kalau kita pergi musim ni senyap hotel orang, tak ada orang pun depan kita, turunlah cik, pergi masjid haram lah. Kita kan mari nak solat di masjid haram. Oh lah, beli hotel pun mahal duduk depan tu. Terus itu pergi masjid juga. Allahu Akbar. Apa yang nak. Itulah kata orang, kaedah, tuan-tuan tulis kaedah yang Abu Anas guna. Mekah ini dekat di mata, jauh di kaki. Dekat di mata, mana masjid haram? Tu. Hoi. Berjalan nak sampai dalam masjid, jauh lagi tu. Tapi yang dibimbangi, kata Al-Faqih Abu Anas yang lebih teruk daripada itu, dekat di mata, jauh di hati. Hanya kita bimbang. Dekat di mata, jauh di mana? Jauh di hati. Dekat masjid tak segi, itu jauh di hati nama dia. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan kita tanpa hidayah, tanpa bimbingan, tanpa pedoman. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dekat di mata, jauh di kaki, dia berjalan. Dekat di mata, jauh di hati, tak akan pergi masjid. Ni duk cari fatwa ni, nak maya dalam bilik sebab nampak tu email ni. Tikak hok atas tu, tikak tinggi tu, hotel besar-besar depan Kaabah, nampak tu email bawa, nampak Kaabah bawa. Haji baru ni kita duduk di tikak berapa tu, di hotel Safwah tu. Duduk kata kalau dia ke puas hak malah ni, hak dekat di mata, jauh di hati, dia tak turun tadi, nampak Kaabah. Tapi kita kata dekat di mata, jauh di kaki, boleh tahan. Orang akan berjalan pergi masjid. Dekat di mata, jauh di hati, dekat jauh di apa ni, yang mana tadi, dekat di mata, jauh di kaki, boleh tahan. Dekat di mata, jauh di hati, lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak berjalan masjid buat dia ni, duk cari fatwa ni lah. Sebab itulah dalam SOP fatwa kita minta pihak dia panggil ajpih, supaya berusaha beri SOP yang jelas pada masyarakat. Jangan bermudah-mudah, jangan duk mai-mai dengan undang-undang peraturan salatul jamaah. Kalau rasa malah, terus pergi Mekah lah sebenarnya, duduk rumah kan. Di rumah tak pergi masjid juga. Ni masalah kita. Baik. Jadi pendapat faedah yang pertama, Hosani selingan faedah begitu. Yang tadi tu dia panggil selingan faedah. Ini faedah yang pertama, inna tadmiral masajid, meruntuhkan binaan masjid kerana tak ada keperluan. Jangan salah faham, sekarang ni banyak masjid-masjid buruk diruntuhkan kerana nak buat bina baru, itu tak masuk. Jangan salah faham, pergi baca ayat ni pula, pengurusi masjid, kau runtuh masjid di kampung kita ni, kau neraka jahanam. Astaghfirullahalazim, pengurusi masjid kata bengong apa dia ni, salah makan buat ke mana, tak mari duk mengamuk sini lah. Dia runtuh kerana buat baru, tidak ada masalah. Maksudnya runtuh kerana khianat, itu tak boleh. Ataupun menyekat orang daripada datang ke masjid, ataupun menghalang orang daripada aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di masjid, maka kita mengatakan itu termasuk dalam mana'a masajid Allah, dan sekaligus menyalahgunakan masjid, iaitulah membenarkan orang buat benda-benda mungkar, maksiat, bid'ah dalam masjid. Tuan yang bertanggungjawab, yang meluluskan diri,
bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk suka-suka. Atas dunia saya berkuasa. Sekat orang tu, sekat orang ni masuk yang tidak sepatut, kita mengatakan la, tunggulah dia. Jangan main-main. Jadi bagi orang yang nak menghalang orang daripada jalan Allah, ini adalah satu dosa besar, dosa yang cukup menakutkan. Dosa yang cukup menakutkan. Itu yang pertama, para jemaah sekalian. Yang kedua, boleh. Yang kedua, ayat yang sama lagi lah, kita tak setuju banyak. Ayat yang kedua ini isyarah bahawa zikir itu, anna zikrullah ta'ala bil lisan, kalau kita nak berzikir sebut nama Allah Azza wa Jalla, kita kena sebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Semua zikir mesti ada nama Allah yang penuh, yang lengkap. Tak kira lah, subhanallah ada nama Allah, alhamdulillah nama Allah juga, la haula wala quwata illa billah. Jadi Allahu akbar itu yang panggil zikir syar'i. Zikir syar'i, zikir yang ada nama Allah, yuzkara fiha ismuhu, yang disebut nama Allah dalam tu. Kalau duk main zikir hu saja, tak ada nama Allah, itu dhamir apa kita balik kepada nama Allah Ta'ala. Jangan, kita kena betul channel zikir kita ni, biar zikir yang ambil dan maksur daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu zikri la ilaha illallah, ada nama Allah. Yang penting zikir yang maksur, zikir yang betul, yang benar itu, yang syar'i, mesti ada nama Allah dalamnya, mesti ada nama Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Dua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib, walillahil masyriqu wal maghrib, iaitu Allah, ayat ini turun, asal ayat ini katanya sebahagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari kata, nazalatil ayat qabla al-amri bit tawajuh ila al-Ka'bah. Ya, boleh. Ayat ini turun sebelum arahan menghadap ke arah Kaabah. Ini dalam Tabari. Jadi nak membatalkan pandangan orang-orang kafir zaman dulu, ia mengatakan ibadat ni tak sah kecuali dalam hayakil wal ma'abid. Solat ni tak sah kecuali dalam gereja-gereja, dalam rumah-rumah ibadat, dipanggil bi'ah, haikal, ma'bad, nama-nama tempat ibadat orang-orang ahli kitab dulu. Jadi bila mari ayat Quran kata ainama tuwallu fasamma wajhullah, mugi solatlah di mana-mana pun, di situlah kamu akan berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi mengatakan di antara keistimewaan aku, utitu khamsan, aku telah diberi beberapa perkara yang tidak diberi kepada Nabi dulu, iaitulah ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Nabi kata Allah Ta'ala jadikan bumi ini, bumi yang bersih suci itu masjid dan alat bersuci. Mana kalau kita tak ada wudu, tak ada air, kita boleh tayamum. Ainama adraktum fasallu, kita berjalan-jalan masuk waktu salat, berhenti maya atas tanah, debu habis, lapik tika, boleh. Tak payah kata mesti cari surau, mesti cari masjid, mesti cari bi'ah, cari apa ni, ma'bad. Tak. Orang dulu tak, orang dulu sibuk. Jadi kita hari ni longgar, Allah Ta'ala perluaskan kepada kita. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ayat ni mengajar kepada kita bahawa kita kena tengok kepada Kaabah. Semua ini adalah merupakan apa? Merupakan peraturan Allah Ta'ala supaya nak satukan kita, supaya kita tengok, kita hadap pada satu tempat. Baik, yang keempat dah, masajidallah. Tulis pelajar, masajidallah, masjid-masjid rumah Allah. Wa anal masajida lillah, dalam surah Al-Jin kan? Wa annal masajida lillah.
Sebutan masjid rumah Allah ini dipanggil dilalatun ala syarafil masajid, menunjukkan masjid ini tempat yang mulia sebab nisbah rumah itu kepada Allah. Bukan Tuhan duduk sini, jangan salah faham, oh Tuhan duduk sini, la, nisbah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sekali-kali kita buat benda yang menyalahi peraturan Allah dalam masjid. Dalam masjid ada ulama juga tafsir masajidallah ay maudhi'us sujud, tempat kita sujud pada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana tempat kita sujud, kita kena bersihkan masjid ini daripada apa? Daripada kotor-kotoran secara fizikal dan kotoran maknawi, iaitulah melakukan aktiviti yang menyalahi sunnah dalam masjid, itu juga dilarang. Ya kan? Wa annal masajida lillah. Jadi anggota sujud kita ni kepada Allah, ataupun tempat sujud kita semata-mata kerana Allah. Ayat ini itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian satu lagi, masjid ni rumah Allah, jadi hak kita bersama. Hak kita bersama. Tak boleh, dengar ni makcik-makcik, pakcik-pakcik, tak boleh kita pergi booking tempat dalam masjid. Letak sini jadah, jangan siapa duduk jadah aku ni, lah. Dia tak ada, kita lipat gula tak tepi. Pakcik mari awal duduk sini, pakcik mari kemudian duduk belakang. Tu sejadah tu imam tu mana? Itu Imam Bilal. Dia kena ada tempat dia, kalau tidak takkan pula Bilal sudah kau mak duduk belakang tu. Benar dah. Oleh kerana Bilal keluar lambat daripada pintu ni, penuh sini. Lah. Kita kena ada SOP yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditetap oleh syarak. Maka kita mengatakan itu panjang ceritalah. Yang terakhir ayat ini timbul ayat ini, adakah sudah dimansuhkan ataupun tidak? Kita di awal baru ni kita dah bincang tentang nasih mansuh. Jadi ulama kata ayat ini asalnya turun tak ada kiblat, boleh je ada ke mana-mana, tetapi setelah turunnya ayat apa tadi, ayat kiblat, maka kita kena ngadak kiblat, tak boleh lagi suka-suka nak ada ke mana, illa kecuali solatut tatawwu' fis safar. Jadi kalau kita solat sunat dalam musafir, teruskan. Mulai malam ni, mulai hari ni orang-orang nak musafir, ambil wuduk siap-siap, doa tabah, Allahu Akbar, maya sunat. Lagi tak mengantuk, maya sunat. Cepat siapa Kuala Lumpur. Tak. Dia main dengan lagu lah, dengan muzik, dengan tu dengan ni. Allahu Akbar. Kita kata apa ni, inilah yang kita bimbang hari ni. Kita ni banyak lara, banyak benda-benda lara, tak ingat ke Tuhan setara mana. Maka itulah yang kita bimbang. Para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, dalam bermula ayat 116 sampai ke 119, insyaAllah 16 sehingga 119. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.